pilihan lain untuk setiap insan, melayarkan perjalanan dalam maya kesamaran. Nur kasih, nur kasih. Aku kembali kerana masih mencari yang hakiki, sinar pasti, janji suci yang abadi. Nur, nur kasih, nur kasih. Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam rancangan Jejak Tokoh Negeri Sembilan. So hari ni perjalanan kita nak pergi ke Negeri Sembilan sebab kita nak pergi dekat tempat-tempat yang sejarah berkenaan dengan tokoh-tokoh yang berada dekat Negeri Sembilan. Dan sekarang kita perjalanan nak ke Negeri Sembilan lah. Sekarang dekat MRT Kajang. Dalam 5 minit lagi. So kita akan pergi Kajang dulu. Kemudian baru kita tukar KTM. Okay, jemput. Okay, kita dah sampai dekat KTM Kajang. Sebenarnya kita berlima. Kita ada 5 orang lah. Kita ada Adila Aiman, saya, Julia dengan Zulaika. Dengan kita tunggu seorang lagi lah. Bukan tunggu lah. Kita jumpa kawan kita seorang lagi dekat Seremban, Nick. Saya harapkan Nick sampai dengan jaya. Okay. Pengalaman balik Negeri Sembilan, okey. Okey udah. Dekat okey. Penat kaki krem ni. Okey. Okey. Sikit lautan Malaysia. Hai. Kita hari ni dah sampai Dah sampai KTM Seremban. Dah sampai Seremban. Yalah, KTM Seremban kan. Ikutlah mana-mana janji Seremban. So sekarang kita nak pergi Bahau. Kita naik bas. Bas apa? Bas biasa je, naik bas. Macam kalau kat KL bas rapid bas rapid. So kalau kat sini main bas. Jom pergi Central dengan Seremban. Okay. Bye. Zulaika. Betul. Apa sungai apa tadi? Sungai Wang. Naik bas lagi biru. Bas warna biru yang kita naik. Bas warna biru. Okay, alhamdulillah sekejap je sampai terus. Kita akan ke Wancik, Bahau. Okay, stay tune. Ramai kawan-kawan kita. Air pergi saja sekali, sunyi sepi tak ada orang, apa nak dikata. Alhamdulillah kita dah sampai dekat
Puan Cik Bahau lah. Sekarang kita nak rehat dulu untuk kita sambung esok. Okey perjalanan. Okey sangat. Biru. Biru. Okey. Yang perempuan kat belakang. Tengah hari, tengah panen, apa daya, tengah tak, apa nanti kata. Hati lauk ni lah. Kalau boleh nak jadi Orang ni hangus. Hangus pula. Hami dia. Ayam goreng apa? sawah lebar, kau bawa banyak. Jadi tak mana ada jago tak tadi. Mana nak makan? Saja sekali. Sunyi sepi. Yang ni ni. Ha? Kita nak pergi mana? Di Tuan Tulis punya makam apa semua. Untuk apa? Untuk kita ni lah, untuk kita bahas lah dia punya apa orang kata, sejarah-sejarah dia lah Faham. perkembangan dia apa semua. Okay, dengan Faham. pakai macam ni okey lah. Sama Okey. cikgu PJ. Betul. Bawa balik UPSI. Okey. Okay. Paipokan, naik basikal, tengah hari. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Masjid Tuan Tulis. Kalau boleh tengok kat sini lah dia punya masjid. Dan istimewanya masjid ni juga, dia apa? Makam Tuan Tulis ni pun terletak dekat sebelah di masjid. Memang kita tahu Tuan Tulis ni pun merupakan seorang yang hebat dari segi dia punya pribadi hidupnya. Dan lagi istimewanya Tuan Tulis ni, dia merupakan seorang penulis. Orang kata penulis kepada guru dia. Tapi kalau nak lebih detail, ni cerita ni. Okay lah. Ni sebersikit lah tentang Tuan Tulis. Nama asal Tuan Tulis ni adalah Haji Ismail bin Hussein. Beliau dilahirkan daripada kampung Kuala Talang, Negeri Sembilan, Kuala Pilah ni. Beliau dilahirkan pada tanggal 1840 dan beliau wafat pada 1923, bermakna beliau hidup dalam kurungan 83 tahun lah dia hidup. Dan banyak lagi dia punya sejarah yang kita perlu tahu tentang Tuan Tulis. Jomlah kita ke Masjid Tuan Tulis dan makam Tuan Tulis. Mari, jom. Ayo. Okay, tadi sekitar Masjid Tuan Tulis lah. Kita nampak dia punya struktur masjid pun biasa-biasa je. Tapi sekarang kita dah sampai dekat makam Tuan Tulis lah. Memang bersebelahan saja dia punya masjid dengan makam Tuan Tulis. Satu lagi untuk pengetahuan semua, makam ini ditubuhkan daripada Yang di-Pertuan Negeri atas perhargaan kepada Tuan Tulis, kerana Tuan Tulis banyak berjasa lah pada masyarakat di sekitar sini. So inilah makamnya yang dikhaskan untuk Tuan Tulis daripada Yang di-Pertuan Negeri Sembilan. Okay. Kisah Tuan Tulis adalah semangat beliau dalam menuntut ilmu agama. Seperti yang kita tahu, Tuan Tulis ini dilahirkan daripada keluarga yang miskin. Akan tetapi hal ini bukan jadi halangan untuk beliau dalam menuntut agama, menuntut ilmu.
Selain itu, Tuan Tulis juga turut berjalan kaki dan merantau daripada kampung Kuala Tuang sehingga Lubuk Tawar di Temerloh Pahang. Beliau juga pernah berguru dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang dikenali sebagai Tok Ayah Man. Untuk pengetahuan korang juga, Tuan Tulis ini sangat bersungguh-sungguh dalam menyalin kitab dan juga matan sebelum kuliah bermula. Pada waktu malam, beliau selalu menyalin kitab dengan meminjam buku rakan-rakannya. Jadi ini merupakan makam Tuan Tulis yang betul-betul bersebelahan dengan masjid Tuan Tulis. Yang kita tahu juga ataupun saya nak cerita sedikit berkaitan dengan kehebatan pribadi beliau ni. Beliau bukan sahaja baik kepada manusia tapi juga baik kepada haiwan-haiwan. Bagi contoh yang anehnya berkaitan dengan ataupun situasi yang lain daripada yang lain, Tuan Tulis ni merupakan seorang yang dia suka menternak. Salah satu dia kebau lah. Kebau ni pun dikatakan kebau dia pun tak sama dengan kebau orang lain. Dikatakan kebaunya dipesan dekat kebau tu bahawa jangan makan padi orang lain, makan rumput je. Dan kebau ni tu pun dikatakan orang kampung cerita memang betul. Kebau ni tu just makan rumput-rumput yang dimiliki oleh Tuan Tulis saja. Cerita pasal dengan wali Allah ni memang banyaklah berkaitan dengan kisah-kisah yang hebat, luar biasa. Jadi inilah dia makam Tuan Tulis. Okay, jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan makam Tuan Tulis, dengan masjid Tuan Tulis. Semoga menjadi iktibar lah pada kita untuk terus semangat menuntut ilmu dalam menempuh segala cabaran hidup. Jadi sama-sama kita mendoakan ataupun kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Lain untuk setiap insan melayarkan perjalanan dalam maya kesabaran. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita berada dekat destinasi yang kedua lah, tanah kuburan orang Islam. Dan dekat sini juga merupakan tempat almarhum Haji Muhammad Said Al-Linggi dikebumikan lah. Jadi kita nak tunjukkan kubur beliau lah. Dan juga nanti kita nak cerita berkaitan dengan sejarah beliau. Okay, jom. Pasti janji suci yang abadi. Nur kasih, nur kasih. Aku kembali mencari yang hakiki, sinar pasti. Jadi alhamdulillah kita dah sampai dekat makam sahibul makam Haji Muhammad Said lah. Kalau boleh tengok yang dekat batu nisan yang ada bulan bintang tu, itu merupakan makam bagi Haji Muhammad Said lah. Dan ada, kalau orang tanya pula yang warna hijau ni dia merupakan anak sulung pada Haji Muhammad Said, iaitu Syekh Abdullah. Dan juga mufti yang pertama bagi di Negeri Sembilan. Itu yang mufti pertama lah. Kalau boleh tengok yang dekat nombor 1 dan nombor 2. Yang 1, 2 itu merupakan Syekh Ahmad Said bin Muhammad Said. Itu merupakan mufti Negeri Sembilan yang pertama sekali. Dan yang kalau tengok kenapa dipagarkan ni, sebabkan ni dia punya keturunan lah. Sebelah sebagai Al-Linggi kan. Dia cucu-cucu dia, cucu dengan anak-anak Haji Muhammad Said lah. Jadi
dalam satu tempat. Okay, nanti kita akan cerita juga latar belakang juga berkaitan dengan Haji Muhammad Said dan apa sumbangan daripada agama, dan mungkin apa cerita-cerita yang kita boleh cerita juga, mungkin kita boleh share pada anda semua. Sekarang saya nak ceritakan sedikit tentang biodata dan sejarah Syekh Ahmad, iaitu mufti pertama Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, nama diberi Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said Alinggi. Tempat lahir beliau di Kampung Bukit Pangan, dan beliau lahir pada tanggal 6 April tahun 1910. Okey, sekarang saya nak cerita tentang sejarah beliau. Beliau pernah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada umur 15 tahun dan bertekad untuk menetap di Mekah selama 7 tahun untuk menuntut ilmu dengan para ulama di sana. Selepas tamat menuntut ilmu di Mekah, beliau pulang ke tanah Melayu untuk membangunkan satu madrasah yang bertempat di Kampung Rasah, Negeri Sembilan. Pondok ini merupakan pondok yang pertama yang diasaskan di Negeri Sembilan serta menjadi tumpuan penuntut ilmu dari dalam dan luar negeri. Seterusnya, beliau membantu, selain daripada membantu dari segi madrasah, beliau juga membantu kekandanya iaitu abangnya untuk menyebarkan ajaran beliau di serata tempat, khususnya di Negeri Sembilan. Samping itu, abangnya Syekh Abdullah, abang yang pertama dia, Syekh Abdullah, mengadakan majlis zikir dan haul di Ampangan manakala beliau di Kampung Rasah. Selepas kewafatan abangnya Syekh Abdullah, beliau diminta untuk menggantikan tempat abangnya sebagai khalifah. Pada mulanya beliau menolak, tetapi para ulama dekat sana dan bondanya meminta dan memujuk beliau supaya menggantikan tempat abangnya sebagai khalifah. Selepas kewafatannya, beliaulah galas tanggungjawab sebagai khalifah tarekat yang kedua. Sumbangan Datuk Alinggi kepada masyarakat ialah Datuk Alinggi telah membaca doa sempena kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Seterusnya, baginda telah menulis perbahasan tasawuf. Ilmu tasawuf ini bertujuan untuk mendidik nafsu dan akal supaya berada dalam landasan dan peraturan syariat Islam yang sebenar. Akhir sekali, beliau berusaha untuk menghakis perbuatan bid'ah, khurafat dan amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam. Beliau sangat kuat mempertahankan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Betapa mulia Jangan lagi kan. badai ujian di tempat rintangan. Okey, sekian itu saja untuk video kali ini. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Negeri Sembilan terbaik. Bye. Makan. Budak-budak kat kereta. Kudak-kudak yang kita. Sedap kot. Ya, nak tanjur boleh ke? InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, Alhamdulillah. Sabar. Alhamdulillah, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Indosiar sebab bagi kita tempat tidur lah, makan apa semua. Jadi inilah sebagai hadiah kenang-kenangan. Terima kasih semualah datang ke Negeri Sembilan. Kalau ada tersilap cikgu kurangan, nanti minta maaf lah semua ya.
Lain kali datang lagi lah kalau sudi. Okey, terima kasih semua ya. Selamat balik ke mana? Ke KL semuanya. Selamat dalam perjalanan, semoga Allah memudahkan. Amin. Terima kasih, bye. 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 Assalamualaikum. Apa nanti kata kalau boleh nak jadi cikgu lah ke kolebi